الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwanil muslimin, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan terus dikurniakan kejayaan di dunia dan di akhirat. Ikhwanil muslimin, setiap hari kita umat Islam pasti melafazkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawa tiada Tuhan lain yang sebenar, yang layak disembah melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Kalimah ini juga menzahirkan tanda keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rawahul Bukhari. Maksudnya, tidaklah beriman dengan sempurna seseorang kamu sehingga aku menjadi manusia yang lebih dicintainya berbanding ibu bapanya, anaknya, dan manusia lain keseluruhannya. Ramai di kalangan kita yang mengaku cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi apabila tiba bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam seperti pada bulan ini. Tapi pengakuan cinta di bibir semata-mata dan tidak disusuli dengan pembuktian amali tentulah tidak mencukupi untuk membentuk cinta sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang paling mudah kita lihat, seseorang yang benar-benar mengasihi kekasihnya akan mengutamakan insan yang dikasihinya daripada dirinya sendiri dan kehendak pribadinya. Jadi, apakah tanda atau bukti cinta kita kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam? Antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, pertama, kita sentiasa ingin bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa gelisah hati manusia yang tidak dapat melihat orang yang dicintainya. Lebih-lebih lagi lah perasaan seseorang muslim untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sangat bertuah mereka yang berpeluang menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi ketika melakukan ibadah haji dan umrah. Adapun
yang belum ada kesempatan ke sana, pasti Allah dan Rasulnya lebih mengetahui perasaan dan niat di hati hamba-hambanya yang sangat merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah bersua. Yang kedua, kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mengamalkan seluruh perkataan dan perbuatan baginda adalah bukti kukuh bahawa seseorang itu benar-benar cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, serta selalu menyesuaikan perkataan dan perbuatannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dizahirkan dengan mempelajari dan mengamalkan sunnahnya, melaksanakan suruhannya serta menjauhi larangannya dalam perkataan dan perbuatan kita. Jangan sampai kita tidak peduli kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beralih mengikut fahaman dan gaya barat sebagai ikutan sehingga melupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang ketiga, sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sedang dilamun cinta dan kasih biasanya akan selalu menjadi sebutan di bibir dan tidak luput dalam ingatan. Hal yang lebih hebat akan kita alami apabila diri kita merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ikhwanil muslimin, jika Allah dan para malaikat sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat baginda seharusnya sentiasa mengingati baginda yang telah banyak berkorban untuk menyampaikan risalah Islam dengan pelbagai rintangan, dugaan dan halangan, sehingga sanggup mengorbankan nyawa untuk menegakkan kalimah tauhid. Contohilah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang merupakan anak angkat baginda yang sanggup mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dicederakan oleh penduduk Taif semasa melaksanakan seruan dakwah kepada masyarakat di bandar itu. Hayatilah cintanya sahabat kepada Nabi seperti Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan Abu Dujanah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang sanggup menjadikan tubuh mereka sebagai perisai
untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terkena anak panah musuh dalam peperangan Uhud. Ikhwanil muslimin, seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat?" Baginda menjawab, "Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Orang itu menjawab, "Saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk menghadapi hari itu. Tetapi yang saya siapkan ialah cinta saya kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Maksudnya, kalau begitu, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Marilah kita suburkan cinta kita kepada insan teragung ini dengan sentiasa berselawat kepadanya dan berusaha mengamalkan sunnah yang ditinggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengetahui tanda-tanda dan bukti cinta kepada Rasulullah akan menambahkan lagi kasih sayang kita dan juga kerinduan kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayat. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, yakni Nabi Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahawa mengambil riswah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa menjaga kepentingan saudara sesama Islam, khususnya golongan yang memerlukan, adalah tanggungjawab bersama. Justeru salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.